Seorang pelajar berusia 17 tahun yang merancang satu serangan pengganas di sebuah kawasan kejiranan yang sibuk di Tampines ditangkap hanya beberapa minggu sebelum dia dapat melaksanakan rancangannya untuk membunuh kaum lelaki bukan Muslim. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri ISD yang mendedahkan demikian menambah remaja yang menjadi radikal secara sendiri itu merupakan penyokong tegar ISIS. Dia diberkas pada Ogos dan dikenakan arahan tahanan selama 2 tahun pada September. Menteri Ehwal Dalam Negeri K. Shanmugam berkata kes ini jika dibandingkan dengan kes-kes lalu melibatkan satu rancangan yang nyaris-nyaris dilaksanakan. Inilah tempat di mana remaja berkenaan merancang untuk melakukan serangan bersenjatakan pisau. Sebuah ruang terbuka di Tampines dengan jumlah pengunjung yang tinggi. Kawasan ini terletak tidak jauh dari rumahnya. Pada Jun, dia meninjau-ninjau laluan yang akan diambilnya bagi melancarkan serangan yang dirancangkan itu. Misinya untuk menyerang kaum lelaki bukan Muslim pada September semasa cuti sekolah berdekatan Balai Rakyat Tampines West. School holidays will be even more crowded. You see how crowded it is. People are walking by. And this boy was inspired by ISIS propaganda, which glorified suicide knife attacks. And he knew that he would be intercepted by the agencies, the police, and he had made up his mind to die in the course of the attack because he wanted to become a martyr. So I would say this is a very close shave, and it's fortunate that ISD arrested him in time. Ini dia senjata-senjata yang ingin digunakan remaja itu dalam serangannya. Dia merasakan bahawa dia boleh menggunakannya dengan berkesan dan menyebabkan kecederaan maksimum kepada sasarannya dengan menikam mereka di leher. Dia pertama kali terdedah kepada ajaran para pendakwah radikal dari luar negara pada Ogos 2023. Pada Januari tahun ini, dia memasang cita-cita untuk mati syahid semasa berjuang bagi ISIS sambil mengikrarkan taat setianya kepada kumpulan pengganas itu pada Mei. He was prepared to travel to Syria to fight with ISIS. But then he faced difficulties in getting there. So he then changed. He decided to do the attack in Singapore. He basically wanted to obey ISIS's call to kill non-Muslims wherever they are. And this boy, he had made extensive plans, preparations, and he was determined to carry out his attack in Singapore. Remaja itu juga mengongsikan bahan-bahan radikal yang menggalakkan jihad bersenjata di wadah online termasuk laungan ISIS. Siasatan menunjukkan dia bertindak secara sendirian dan tidak berjaya untuk membuat orang sekelilingnya menjadi radikal. Keluarga serta rakan-rakan remaja itu tidak tahu-menahu tentang rancangannya meskipun mereka sudah menasihatkannya agar berhenti menonton video ajaran para pendakwah dari luar negara. In this case, the young boy's parents noticed that he was watching videos by foreign preachers. They advised him not to watch those videos. And when he did not listen, an option would have been to alert the authorities. So it really would be good if family members and friends reported to the authorities quickly if they suspect that someone they know is being radicalized. ISD menyatakan sejak 2020, pihaknya sudah menahan 5 remaja yang menjadi radikal sendiri dan mahu melancarkan serangan di Singapura. Kesemua mereka bertindak sendirian dan merancang menggunakan senjata yang mudah didapatkan. ISD menyatakan serangan seumpama itu tidak memerlukan masa yang lama dan persediaan yang banyak untuk dilaksanakan. Dalam pada itu, Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Masagos Zulkifli meluahkan rasa sedih dan terkejut berhubung penangkapan remaja 17 tahun itu di bawah ISA. Dalam catatannya menerusi Facebook, Encik Masagos memuji tindakan pantas pihak berkuasa yang turut memberikan kaunseling dan usaha pemulihan kepada remaja itu. Encik Masagos yang juga merupakan anggota Parlimen GRC Tampines memberi jaminan kepada masyarakat awam khususnya penduduk Tampines bahawa agensi-agensi keselamatan tempatan cukup bersedia untuk memberi respon kepada potensi-potensi ancaman atau serangan seperti itu.
Pada hari kelima perbicaraan kes Ketua Pembangkang Pritam Singh, bekas ahli Parti Pekerja WP Cik Loh Ping mengaku dia bertemu dengan Cik Raisa Khan sehari sebelum perbicaraan jawatan kuasa hak istimewa COP. Perbicaraan COP itu diadakan untuk mengetengahkan keterangan palsu yang dibuat Cik Raisa berhubung seorang mangsa serangan seksual. Bekas setiausaha kepada mantan anggota parlimen itu berkata dia bertemu dengan Cik Raisa atas permintaan beliau untuk membincangkan maklumat yang akan dikongsi dalam keterangan mereka. Cik Loh bagaimanapun menafikan bahawa mereka bertemu untuk menyelaraskan keterangan. Cik Loh menambah dia memadamkan mesej dalam telefonnya selepas memberi keterangan di hadapan COP. Dia juga menelefon seorang lagi bekas ahli WP, Yudhishthra Naden, dan memberitahunya lebih banyak maklumat daripada apa yang dibenarkan oleh jawatan kuasa tersebut. Semasa disoal siang tadi, Encik Naden berkata antara 4 hingga 12 Oktober 2021, dia dan Cik Loh tidak pasti sama ada Cik Raisa harus terus berbohong atau berterus terang. Pengendali pelabuhan terbesar Singapura PSA mendedahkan sebuah kemudahan rantaian bekalan baru di Pelabuhan Tuas yang menempatkan khidmat-khidmat baru seperti bilik sejuk dan gudang menyimpan barangan berbahaya. Ini membolehkannya memproses muatan bernilai lebih tinggi sekaligus meningkatkan daya persaingan Singapura dalam sektor kelautan. Berucap di upacara pecah tanah HAP itu, Perdana Menteri Lawrence Wong berkata, pelabuhan Singapura adalah sebahagian penting daripada ekosistem penghilangan, perkhidmatan dan inovasi yang lebih luas yang sedang dibangunkan negara. Nah, saudara, beginilah rupa kemudahan berukuran 2 juta kaki persegi itu apabila ia siap dibina dalam tempoh 3 tahun. Hak bernilai hampir 650 juta dolar ini bakal menggantikan kemudahan sedia ada di Keppel District Park yang akan ditutup pada 2027. Sistem-sistem automasi baru di kemudahan ini juga membolehkan kargo dipindahkan dengan lebih pantas dalam kawasan pelabuhan itu sendiri. Ini penting bagi memenuhi permintaan yang meningkat di Pelabuhan Tuas. Saudara, mulai esok orang ramai boleh menyerahkan idea-idea mereka bagi cara-cara membangunkan semula tapak Taman Burung Jurong dan Jurong Hill atau Bukit Peropok. JTC dan URA secara bersama melancarkan satu pertandingan mencungkil idea bagi mereka semula tapak seluas 39 hektar ini. Para penganjur itu mengalu-alukan orang ramai untuk berkongsi idea dalam mengubah kawasan tersebut kepada sebuah hub bermain dan bekerja sambil meraihkan warisan perindustrian dan rekreasinya. Pemenang akan menerima hadiah wang tunai sehingga $10,000.